Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan pula mengenai kembangan binomial expansion ya. Baik, cuba kita perhatikan kembangan bagi suatu ungkapan seperti ini. Katakan x tambah y kuasa n. Okey, sebelum itu saya nak ingatkan, dalam kembangan binomial ini dia ada dua benda penting yang kita nak bincangkan. Ya, yang pertama adalah saya tunjukkan kat sini. Yang pertamanya adalah kalau kita pertimbangkan kembangan macam ni ya, x tambah y kuasa n, ini sama ya. So jadi dalam situasi yang pertama, kita perhatikan n tersebut, n itu merupakan suatu integer positif. Ini yang pertama ya, situasi yang pertama. Contohnya kita nak expandkan 3 tambah x kuasa 5. Ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, apabila n tersebut merupakan suatu integer negatif. Contohnya 3 tambah x kuasa negatif 5. Ataupun n tersebut merupakan suatu pecahan. 3 tambah x kuasa 1/2. Nampak? So, jadi saya nak inform, bagi kedua-dua situasi ini, kembangannya adalah berbeza ya, cara dia berbeza, rumusnya berbeza. So jadi kita akan bincangkan satu persatu. Untuk teaching video yang ini kita fokuskan kepada integer positif. Untuk second punya video kita akan fokuskan kepada dua perkara ini. Boleh? Baik. Now kita pergi kepada kembangan ini ya. Cuba kita perhatikan suatu kembangan bagi ungkapan ini, x tambah y kuasa n. Jadi kalau kita buat manual, kita cuba nak kembangkan secara manual ya. Kita start dengan kuasa kosong lah ya. Kuasa kosong, kuasa 1 sampai kuasa 5 katakan. Contohnya macam ni lah ya. Jadi kalau kita perhatikan, untuk yang kuasa 1 ni macam biasa lah ya. Yang kuasa kosong ni memang 1 lah. Yang kuasa 1 ni x tambah y. Yang kuasa 2 ni kuadratik kan. Jadi kembangan ni macam biasa lah. Kita dapat x kuasa 2 tambah 2xy tambah y kuasa 2 kan. So ini kita dah biasa dah ni. Dan begitu jugalah apabila kita nak expandkan dia up to 3, 4 dan 5 ya. Contohnya kat sini lah ya. Saya buat sampai 5 je lah. Jadi apabila kita cuba kembangkan, kita akan dapat yang ini. Kita dapat dua observation. Yang pertama, kita perhatikan. Ini saya tulis kat sini. Yang pertama sekali adalah terdapat pattern tertentu bagi kuasa x dan y. Setuju? Cuba tengok kat sini. Cuba kita tengok yang, katakan ambil yang paling tinggi sekali lah ya. Yang 5 ni kan, dia lebih jelas. Okey. Sekarang ni kan kita ada x dan y, betul tak? Ya, ada x dan y. So jadi cuba kita perhatikan dekat sini. Untuk x ini, cuba tengok. Dia start dengan x kuasa 5, lepas tu dia akan berkurang. Kuasa dia akan berkurang. X kuasa 5, x kuasa 4, x kuasa 3, x kuasa 2, x kuasa 1 dan x kuasa 0. Nampak kan? So, sementara untuk y pula, dia akan bertambah. Dia start dengan apa? Dia start dengan y kuasa 0 dekat sini. Tapi y kuasa 0 tu kita buat 1 lah, sebab itu kita tak tulis. Lepas tu, nampak tak sini? Y kuasa 1, y kuasa 2, y kuasa 3, y kuasa 4 dan y kuasa 5. Kamu semua nampak tak pattern yang saya maksudkan tu? Ya, pattern untuk kuasa x dan y. Dia bukanlah kuasa x dan y sebenarnya. Dia macam ni. Kalau kita susun kembangan tu x tambah y, kita katakan x tu adalah ungkapan pertama lah ya. Ungkapan pertama dan y tu ungkapan kedua, sebab kita boleh tukar. Katakan x ni jadi A, y ni jadi B kan. So kita katakan yang ini adalah ungkapan pertama, ini adalah ungkapan kedua. Jadi kita perhatikan ungkapan pertama ini ungkapan pertama, kuasa dia akan reduce. Boleh? Ungkapan yang kedua ini, kuasa dia akan increase. Boleh? So sebab itu kita dapat yang ni. Okey, cuba kita tengok yang ini. Katakan yang kuasa 3 ni ya. X tambah y kuasa 3. Ungkapan pertama, first expression. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ni kita tahu kuasa dia akan berkurang. Betul tak? Cuba tengok. X kuasa 3,
X kuasa 2, X kuasa 1, X kuasa kosong. Ungkapan kedua pula, power dia akan bertambah. Y kuasa kosong, Y kuasa 1, Y kuasa 2, Y kuasa 3. Nampak? So macam itulah ya. Okey, kalau katakan, boleh tak kalau kita saling tukarkan X dan Y ini? Katakan Y ni jadi dekat sini, X ni jadi dekat sini. So maksudnya dia jadi Y tambah X kuasa 5. Sama tak jawapan dia? Jawapan dia sama. Bezanya adalah kalau kita terbalikkan X dengan Y ini, maka susunan ini akan terbalik. So maksud dia akan start dengan Y kuasa 5. Ya? Bila kita cuba expandkan dia, kalau kamu terbalikkan X dengan Y ini, nanti apabila kita nak build upkan kembangan dia, expansion dia, kita akan start dengan Y kuasa 5 nanti. So dia akan dapat Y kuasa 5, 5X Y kuasa 4, 10X kuasa 2 Y kuasa 3, seterusnya sampailah kita dapat X kuasa 5. Okey, so jawapan dia sama, ya, cuma susunan dia dah berubah. Dia terbaliklah. Instead of this way, dia akan jadi in the other way around. Nampak? Alright. Itu mengenai pattern. Yang kedua, kita perhatikan terdapat pekali bagi kembangan tersebut. Pekali. Yang kamu nampak warna-warna biru ni, itulah pekali dia. Contoh. Yang nombor 6 X tambah Y kuasa 5. Pekali dia apa? Pekali dia adalah, start dengan sini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nampak tak? Itu adalah pekali dalam kembangan ini. Contohnya, kalau kita ambil X tambah Y kuasa 3, pekali dia apa? 1, 3, 3, 1. Nampak? So, ini yang kita cerap, yang kita nampak daripada kalau kita kembangkan contoh-contoh ini secara manual. Kita dapat observe, satu adalah kuasa dia, yang kedua adalah ada pekali. Jadi, okey. Jadinya, kalaulah saya nak simpulkan dekat sini sebagai contohlah N sama dengan 4. Jadi pekali bagi kembangan N4. N4 ni apa? N4 ni adalah kalau yang kuasa 4 Contohnya macam ni lah. Yang ni saya bagi contoh. Kalau katakan untuk N4 ni so dia yang inilah. X tambah Y kuasa 4. So macam tu. Yang N tu adalah kuasa dia. So jadi pekali bagi kembangan yang ini adalah 1, 4, 6, 4, 1. Kalau yang N sama dengan 5 pula, pekali dia adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan kalau 6 pula, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. So macam ni. So jadi kalau kita teruskan semua ini, sebenarnya nombor-nombor ini kalau start daripada N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dia akan membentuk suatu tata susunan yang dinamakan segitiga Pascal. Ya? So saya tak tunjuklah segitiga Pascal tu apa. The whole bentuk dia macam mana. Tapi kandungan bagi segitiga Pascal adalah nombor-nombor ini. Ya, dia start dengan N sama dengan 0, N sama dengan 1. So dia akan bentuk macam piramid tu. Boleh? So kamu boleh check dekat internet segitiga Pascal. Baik, contoh. So contoh, katakan kita nak expandkan yang ni, X tolak Y kuasa 4. So sekarang ni kita belum belajar lagi teorem binomial. Kita belum tahu lagi kembangan dia macam mana. Ini katakan kita buat manual. So now, by using the Pascal triangle, kita nak letakkan nombor-nombor tersebut. Boleh? So sebagai contoh, kita akan pakai yang ini akan pakai yang kuasa 4 ini. Yang inilah katakan kita tahu X tambah Y kuasa 4. Kita dapat kembangannya ada seperti berikut. Yang ni so jadi soalan ni sekarang ni, kalau tengok soalan contoh kat sini, nampak tak? Dia ada negatif Y. Bila ada negatif Y dekat sini, pada bahagian Y tersebut, kenalah letak negatif. Kalau yang asal, sekejap. Kalau yang ini, kan dia positif, betul tak? Dia positif Y kuasa 2, positif Y kuasa 3, positif Y kuasa 4. So, tapi kalau this part dah jadi negatif, X tolak Y, so kita kena considerkan negatif Y tu. Masukkan ke dalam Y di sini.
masukkan. Ya, semacam tu. Jadi, bila kita masukkan semua tu. Jadi, kalau kita nak masukkan perkali, dekat sini baru kita referkan kepada segitiga Pascal tu. Ya, saya buat ini je lah ya. Pascal triangle tu. Nanti ya, yang macam ni. So, kita akan lihat pada N sama dengan 4. Ambil N sama dengan 4. Pilih pada segitiga Pascal tu. Barisan yang N sama dengan 4. Jadi, contohnya macam ni kan. N sama dengan 4 tu. Dia punya perkali adalah 1, 4, 6, 4, 1. Kita masukkan terus ke dalam setiap bahagian ini. 1, nampak? 4, 6, 4, 1. Boleh? So, itu kalau kita guna segitiga Pascal. Kita belum kira lagi ya. Kita belum kira lagi menggunakan teorem binomial. Belum lagi. Ini baru kita expand dan kita masukkan dia punya perkali dia. Alright? So, ini contoh pertama. Contoh kedua pun sama jugalah ya. Contoh kedua, dia kuasa 3. Okey, cuba kita tengok kejap. Dalam segitiga Pascal, perkali dia apa kalau 3? Oh, sini tak ada contoh. Kita ambil sinilah 3 ni. 1, 2, 1. Nampak ya? 1, 2, 1. So, jadi ini dalam segitiga Pascal, dia punya perkali adalah kuasa 3. Kuasa 3, sekejap. Di sini. 1, 3, 3, 1. Okey, 1, 3, 3, 1. So, perkali inilah yang akan kita masukkan ke dalam kembangan ini. Boleh? So, macam biasa, kalau kamu lihat dekat sini, kita ada, ungkapan pertama kita adalah 2A, ungkapan kedua adalah 2B kan? So, seperti yang saya sebut tadi, ungkapan yang pertama ini, kuasa dia akan reduce. Nampak? Kuasa dia akan reduce. Nampak tak ni? 2A kuasa 3. Lepas tu 2A ni kuasa 2. Lepas tu 2A ni kuasa 1. Dan 2A ni kuasa 0. Nampak? So, ungkapan kedua ini, 3B ni, power dia akan increase. Dia start dengan 0. 3B kuasa 0. Lepas tu 3B kuasa 1. Nampak? 3B kuasa 2. Dan 3B kuasa 3. Nampak tak? Itu pattern dia kan? Pattern dia. Now, bila kita dah dapat buat benda ni, baru kita masukkan perkali binomial ini. 1, 3, 3, 1 ini. Yang kita dapat daripada segitiga Pascal. Boleh? So, yang tu. So, kita masukkanlah 1 dekat sini. 3 dekat sini. Nampak? 3 dekat sini. Dan 1 dekat sini. Boleh? So, bila kita dah masukkan tu, kita darabkanlah. Kita darabkan. Akhirnya, kita dapat jawapan yang bawah ni. Boleh? So, itu adalah penggunaan. Yang pertama sekali, kita by looking at the pattern, kita kembangkan dia dan kita substitute the perkali binomial. Okey, itu satu. Now, sebelum kita pergi kepada teorem binomial, kita lihat dulu factorial sebab dia saling berkait rapat. So, ingat lagi kan factorial itu macam mana? Baik, kalau tak ingat, kita tengok kat sini. Ini contoh mudah saja. 1 factorial adalah sama dengan 1. Kalau 3 factorial, dia sama dengan 3 darab 2 darab 1. Ya, dia mesti nombor ini dia akan berkurang sebanyak 1, berkurang sebanyak 1 sampailah last kali adalah 1. Dan kita darabkan dia, kita dapat 6. Okey, contoh 5 factorial. Nampak tak? 5, 4, 3, 2, 1. Bila kita darabkan, kita dapat 120. Baik. Dekat sini, kita juga boleh ubahkan bentuk faktorial tersebut. Bentuk dia maksud dia sama je. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Saya boleh tulis sebagai 5, 4, 3, 2. Lepas tu saya buat faktorial. Sebab kalau saya kembangkan 2 faktorial, akan dapat 2 darab 1 kan. So, penulisan tu boleh. Yang ini pun sama. Nampak? 5 darab 4 darab 3. Saya stop kat situ. Tapi saya buat faktorial. So, kita tahulah. Kalau kita sambung kat sini, dia akan jadi 3, 2, 1 kan. Sama je. So, boleh ditulis macam ini mengikut keperluan. Nanti kalau kita nak simplify kan, kita akan guna benda-benda macam ni. So, dan akhir sekali adalah 5 darab 4 faktorial. Semua ini adalah sama. Kalau nak tulis
Sepanjang-panjang ini pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini adalah nombor biasa. Kalau secara umum dia, kita boleh tulis n factorial lah ya. N factorial, n tu suatu nombor lah. Ya, nombor positif ya. N factorial. So, nombor positif termasuk kosong. So, n factorial, kita boleh tulis sebagai, nampak tak kat sini? N, lepas tu dia akan kurang sebanyak 1, kurang lagi sebanyak 1, kurang, sampai dia pergi kepada 1. Nampak? So, dan ia juga boleh ditulis sebagai macam ini sahaja. Seringkas ini sahaja. N tolak 1, dah kita stop. N factorial. Ataupun kalau nak panjang sikit, N tolak 1, N tolak 2, factorial. Nak panjang sikit lagi, N tolak 1, N tolak 2, N tolak 3, factorial. Okey? So, ini, kesemua ini adalah benda yang sama. Ini ya. Sama sahaja. Kita akan gunakan ini mengikut keperluan. Boleh? Okey, yang kedua adalah, ini adalah contoh. Contoh, lihat contoh ni. 3 faktorial, 2 faktorial. So, kita kembangkan satu persatu. 3 faktorial adalah apa? Yang ini. Ini akan jadi yang ini kan? 3 darab 2 darab 1. Yang 2 ni pula, dia akan jadi yang ini. Nampak? 2 darab 1. Dan kita darab macam biasa, kita dapat 12. Okey, ini senang. Boleh? Yang kedua, kita lihat sini, ini berbentuk pecahan. So, kita ada 3 faktorial, 2 faktorial, bawah ni 4 faktorial. Nampak? So, sekarang ni, cuba kita lihat. Saya nak gerakkan yang bawah ni, 4 faktorial. Kenapa saya nak gerakkan? Sebab, cuba kamu tengok. Kalau saya gerakkan 4 ini, 4, lepas 4 berapa? Kan dia tolak 1 kan? So, kita dapat 3. So, saya stop dekat 3. Sebab apa saya nak stop dekat 3 faktorial? Sebab, dekat atas ni ada 3. Di mana saya boleh cancelkan. Saya boleh cancelkan macam ni. Nampak tak? Kenapa saya nak gerakkan 4 tu? So, jadi, kita kena tengok-tengok lah. Ya, yang mana sesuai kita gerakkan. Yang belah atas ke ataupun yang belah bawah. It depends pada kamu sendirilah ya. So, saya melihat kita gerakkan yang bawah ni lebih sesuai. Supaya kita jumpalah. Kita boleh cancelkan yang atas dengan yang bawah. And finally, kita dapat 2 faktorial per 4. 2 faktorial ini adalah 2 darab 1 kan? 2 darab 1 per 4. Kita dapat 2 per 4 dan kita dapat 1 per 2. Boleh? Okey, contoh C pula. Cuba lihat. Nak gerakkan yang mana? Yang atas ke yang bawah? So, pada saya, elok kita gerakkan yang atas. Ya, so jadi bila kita gerakkan yang atas 6 ni, dia akan jadi 6 darab 5 darab 4 dan kita stop. Sebab dekat bawah ni kita dah jumpa pairing yang sama. Di mana ini kita boleh cancelkan dia dan kita dapat 30. Okey, ini nombor. Kalau dia bukan nombor, macam ni, sama juga kes ni ya. So, bila kita nak simplifykan dia, kita kena tengok kita nak gerakkan yang mana satu. Yang mana lebih sesuai kita gerakkan dia. So, dalam kes ini, sesuai kita gerakkan yang bawah ini. Nampak tak? So, N tolak 1, N tolak 2. Okey, kita stop. Sebab, kita dah jumpa dah N tolak 2 atas bawah ni. So, kita boleh cancel yang ini, cancel yang ini. Faham tak? Dan kita dapat jawapan kita sebagai 1 per N tolak 1. Boleh tak? So, kes yang terakhir, yang 5 pula, yang E ni, N factorial over N tolak 1 factorial. So, kita gerakkan yang atas. Once kita gerakkan yang atas, kamu akan perhatikan, akan dah jumpa dah pairing dia. So, di mana ini kita boleh cancel, ini kita boleh cancel, tinggallah N. Okay? So, ini saya rasa tak ada masalah apa-apa. Kamu clear kat sini. Okay, now guys, kita pergi kepada ini dia, ya. Ini adalah binomial coefficient, perkali binomial. Ingat tak tadi kita bincangkan Pascal tadi tu, segitiga Pascal kan? So saya ada sebut yang nombor color-color yang warna biru tu adalah perkali binomial. Kejap, saya tunjukkan balik. Yang ini, nampak tak? Yang color biru ni 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu adalah perkali binomial.
So kalau kita ada segitiga Pascal, bolehlah kita sumbatkan semua-semua kat sini. Tapi now kita nak belajar macam mana kita nak kira dengan menggunakan rumus. Baik, ini adalah cara macam mana kita nak buat. Sebab itulah sebelum kita nak pergi kepada binomial coefficient, teorem binomial, kita kena belajar factorial. So yang sebelum ni kita dah lihat sedikit idea macam mana factorial itu kita nak gunakan. Right. So sekarang ni ini contoh So binomial coefficient kita biasa jumpa dalam bentuk yang ni lah. Nampak tak? NCR kan? NCR yang ni lah. NR. So macam ni. So kita ada dalam bracket macam ni. Dan biasanya contoh contoh ini 32. So biasanya let's say kita ada 3C2. So contoh ini kita akan dapat apa? Ini kita akan dapat 3 2 macam ni kan. Dan biasanya apa kita buat? Kita akan tekan calculator, betul tak? So memang boleh, tak ada masalah. Kamu boleh tekan calculator. So tekan 3 C, shift ini dia ada simbol yang ini 3 shift C betul 2. So dan kita akan dapat jawapan terus suatu nombor. Itu tak ada masalah So cuma secara manual dia adalah macam ni lah. Manual dia. Jadi senang je manual tu. Manual dia adalah dia menggunakan factorial. Jadi dia akan start dengan apa? Tengok kalau dia 32 macam ni. Pertama sekali factorial dia macam ni. Nampak tak 3, nampak tak 2? So masing-masing ni akan ada part masing-masing. So maksud dia 3 dekat sini mesti ada. Lepas tu 2 pun mesti ada. Faham tak? Lepas tu ni 3 tolak 2. Nampak? 3 tolak 2 factorial. Jelas tak? Sebab itu kita ada rumus yang ini. Nampak tak rumus ni? Ini. Rumus yang ini adalah mencerminkan contoh yang saya beri ini. So, saya tak boleh tunjukkan kepada kamu semata-mata rumus tanpa contoh sebab nanti kita tak nampak. Boleh? Okey, kita cuba contoh lain. Katakan kita ada ini 3C2 kan. Katalah kita buat yang lain. Katakan contoh lain Contoh lain. Katakan kita ada 4 kita ada katakan 10 lah katakan. 10C5. Macam mana? Ini of course kita akan buat 10, 5, betul? Macam ni kan? So, jadi, cara dia adalah, kalau nak buat manual manual, kita ada 10, sah-sah 10 ada kat atas. Ini 5, sah-sah 5 ada kat bawah. Betul? Dan kita kena tolak 10 tolak 5. Dekat sini kita ada 10 tolak 5 factorial. Faham? Tu cara dia lah. So jadi dekat sini kamu kena kira lah. Dekat sini kita dapat apa dekat sini? Atas ni kita ada 10 factorial, betul? Dekat bawah ni kita ada 5 factorial. 5 factorial dan 5 factorial. Now kamu boleh kira. Kamu kira lah. Kira manual. Kamu gerak-gerakkan lah. Ini so maksud dia 10 ni kamu boleh gerakkan. Gerakkan 10, 9, 8, 7. So nombor ni besar lah. Okay? So ini kamu kira. So cuma cara dia macam ni lah cara pengiraan dia. So bila saya selang dengan contoh, kita lebih jelas kan. Kalau kita semata-mata tengok ini saja, mungkin kita tak boleh nak ingat. Tapi saya kena tunjukkan jugalah. This is the formula. Ini ini formula dia Ni. Ini formula dia. Ini cara untuk kita dapatkan binomial coefficient. Okey, ini contoh Ini contoh. Ini contoh yang saya terangkan tadi. Nampak tak? 3C2, 32. Nampak tak kat sini? Ini 3 ada 1, 2 pun ada dekat sini. Nampak? Ini confirm memang ada lah. Then baki dia adalah 3 tolak 2 factorial. Dan bila kita cuba, kita akan dapat jawapan ini. Okey, contoh lain 3C0. 3C0, cuba lihat 30 macam ni. Nampak tak kat sini? Ada 3 factorial, ada 0 factorial. Dia memang akan ada dulu. Parking elok-elok kat sini. Then another part adalah 3 tolak 0.
3 tolak kosong, faktorial. Boleh? So, bila kita simplifikan dia, kita akan dapat 3 faktorial. Bawah ada 3 faktorial, kita boleh cancel. Dan sebelah sini ada kosong faktorial. So, kosong faktorial is equal to 1. Boleh? So, sebab itulah kita dapat 1/1. Dan kita dapat 1 sebagai jawapan dia. Boleh tak? Okey, itu adalah perkali binomial. Now, baru kita pergi kepada teorem binomial. Ya, so macam mana kita nak menggunakan teorem binomial? Dia bertitik tolak kepada apa yang kita dah belajar sebelum ini. Boleh? Baik. Ini adalah, kalau saya nak blokkan dia, ini adalah rumus umum lah ya. Rumus umum bagi teorem binomial. Yang ni, yang kamu nampak dalam kotak ni. Boleh? Ini adalah rumus umum bagi teorem binomial. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Jadi kembangan dia adalah seperti berikut. Yang ni so kita mungkin tak nampak lagi, tak apa. Dia dengan ada beberapa contoh kita mungkin akan nampak nanti. Cuma yang pentingnya adalah kita kena ingat macam yang saya sebut tadi kan. Nampak dekat sini kita ada X tambah Y. So X tu adalah ungkapan pertama, Y tu ungkapan kedua. Kalau position dia macam ni, ingat semula, untuk ungkapan pertama, dia akan apa? Dia akan decrease. Dia akan berkurang kuasa dia, betul? Ya, dia akan berkurang kuasa dia. Kalau start dengan, katakan, kembangan tu kuasa 5, katakan, maka X ni akan start dengan kuasa 5, lepas tu dia akan reduce kuasa 4, 3, 2, 1, 0. Boleh? Yang Y ni, dia terbalik. Dia akan increase. Dia akan start dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? So macam itulah. Baik. Ini adalah rumus dia. Tak apa. Kita tengok contoh. Tengok contoh. Ini mungkin lebih nampak. Okay. By using binomial theorem, expand 3 plus X power of 4. Nampak? So, dalam contoh ini, yang ini, kita lihat dia macam ni. Sebab kamu mungkin bertanya, boleh tak saya buat X tambah 3? Saya tak nak 3 tambah X. Macam itu. Jawapannya boleh. Tak ada masalah pun. Tapi cubalah kita, untuk kita belajar, kita remainkan as it is. Katakan kita ada 3 tambah X, kita buatlah 3 tambah X. So, maksud dia, 3 ni is our first expression. Ungkapan yang pertama adalah 3, ungkapan kedua adalah X. Nampak tak? So, jadi kita dah belajar tadi, kalau 3 ni adalah ungkapan pertama, dia akan apa? Kuasa dia akan apa? Kuasa dia akan berkurang. Betul? Maknanya, yang ini, kalau saya buat macam ni kita ambil contoh lain. Ini katakan 3 tambah 4, bukan. 3 tambah X kan? Kuasa 4 kan? Kuasa 4. Somehow, 3 ni, dia akan ada macam ni lah. Dia akan ada 3 kuasa berapa? 4, betul tak? Ada kuasa 4, ada 3 kuasa 3. Kalau saya susun macam ni lah Ada 3 kuasa 2, 3 kuasa 1 dan 3 kuasa 0. Ini adalah first expression lah. Ini 3. Yang X pula, X akan increase, betul tak? So, pairing dia adalah X kuasa 0, X kuasa 1, X kuasa 2, X kuasa 3 dan X kuasa 4. Nampak tak? Yang ni ini cara kita kembangkan lah. And of course dekat depan ini kita ada dia punya perkali binomial. So dia akan start dengan apa kat sini? Dia akan start dengan 4 kosong. Dia akan start dengan apa ni? 4 1. Betul? Dia akan ada 4 2 dekat sini. Dia akan ada 4 3. Dia akan ada 4 4. Kamu nampak tak? Senang je kita nak buat. Cuma ini kena tambah lah tambah ini, tambah, dan semua ni kena tambah lah ini saya tunjukkan manual dalam bentuk yang macam ni supaya senang kita nak lihat pattern dia. Nampak tak macam mana kita buat? So macam itulah. Okey, kita berbalik semula kepada apa yang kita ada kat sini. Jadi kalau kita nak expandkan yang ini, nampak tak saya susun macam ni? Saya sengaja susun macam ni supaya kita lebih nampak kembangan dia. Sepatutnya kita kena susun secara mendata kan, tapi saya buat macam ni, lebih nampak. So yang ini kita blokkan dia. Yang ni yang saya blok tu, nampak ya?
yang saya blok tu. Jadi cuba tengok, ini adalah kita punya first expression ni, yang pertama, dan ini adalah yang kedua kan. So jadi yang pertama ini, 3 nampak tak kuasa dia akan berkurang sampai kuasa kosong. Yang kedua ni pula iaitu X ni berkurang, dia berkurang pula. X akan bertambah, start dengan kosong sampai kuasa 4. Nampak tak? So itu adalah cara dia lah. So selepas daripada sini, of course kita kena kira this part. Yang ini 4 kosong ini. Nampak? 4 kosong ini of course kita kena kira, iaitu kalau 4 kosong ini sama dengan apa? Ini sama dengan 4C kosong. Setuju? So kamu tekanlah kalkulator, senang. Terus dapat jawapan perkali binomial itu sendiri. Kalau kamu nak buat manual, tak ada masalah. Manual macam mana? Manual tu ada 4 kat sini kan? Ada 4 factorial kosong memanglah ada kat sini. Lepas tu dekat sini kita ada apa? 4 tolak kosong factorial. Nampak? Dekat sini kita akan dapat 1 sebenarnya. 1 kat sini. Sebab itu kita dapat 1 yang kat sini. Boleh? Ini kalau manual. Kalau tak nak, tekan kalkulator je, settle. Ni semua tekan kalkulator ya. Ni 41, 42, 43, 44, semua tekan kalkulator. Tapi nak buat manual tak ada masalah. Boleh cubalah, mesti sama. Boleh? So, bila sampai sini dah tak ada masalah lah ya. Ini kita dah boleh darabkan macam biasalah. Macam 3 kuasa 3 ni 27 kan. So, kita dapat 27X dan seperti biasa. And lastly, baru kita dapat nampak, kita akan peroleh dia punya kembangan dia. Ini sebagai contoh lah. Contoh pertama kita yang ini. Boleh? Okey. Sebelum itu, saya nak terangkan yang ini. Kita dah halang ambil ini tadi kan. Cuba kamu perhatikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita buat macam ni. Kalau kita ada, let's say kita bawa ni hitam lah ya. Kalaulah kita ada 3 tambah X. Kita nak ambil contoh yang sama lah, senang. Jadi, kalau kita perhatikan, dekat sini ada, sebenarnya ada 5 sebutan tau. So, sebab sini ada 5 sebutan. Ni kena take note ya, sebab takut nanti terkeliru. Ada 5 sebutan. Katalah setiap sebutan tu kita tandakan dengan T. Katakan T1 tambah T2, okey, tambah T3 tambah T4 tambah T5. Macam ni. Maksud dia T ni adalah yang inilah. Yang ini nampak tak? Ini T1, inilah T1 sebenarnya, ya, T1. Inilah T2. Inilah T3, T4 dan juga T5. Setuju? So ini yang ni. Okey. Apa yang saya nak saya nak terangkan adalah untuk T1 ini dia punya perkali binomial apa? Ini perkali binomial adalah berapa? Kalau dia kembangan ini kuasa 4, dia akan jadi 4 kosong. Nampak? Ini akan jadi 4 1. Ini akan jadi 4 2. Ini jadi 4 3. Ini jadi 4 4. Yang ni kita faham Faham. Baik. Cuba kita fokuskan sekarang ni. Contohlah kita ambil 4 1 ini, ya, iaitu sebutan kedua. Cuba kamu tengok pattern dia macam mana. Kalau katakan kita nak dapatkan certain sebutan tanpa kita nak kembangkan. Ini kuasa 4. Kembangan ni kuasa 4. Ampun lagi. Sebab kita masih able to expand one by one. Kalau dia kuasa 14, tiba-tiba dia nak cari dapatkan sebutan ke 10. Takkan kamu nak expandkan sampai habis. So, wasting our time kat situ. So, macam mana kita nak tahu sebutan keberapa itu? Nak dapatkan sebutan tertentu bagi
dalam suatu kembangan binomial. So, cara dia senang aja. So, dari sini kita dah nampak pattern sebenarnya. Kamu semua nampak tak pattern dia macam mana? Nampak tak kalau nak dapat kesimpulan kedua, nak pakai yang mana satu? Nampak tak yang itu? Kamu nampak tak? Jadi kamu akan perhatikan untuk kembangan kedua. Contoh saya ambil contoh T2. Kita ambil beberapa contoh lah. Kalau T2 ini kita buat dia punya perkali binomial dulu. So ini sebenarnya akan jadi berapa? Ini kuasa 4. Betul? 4. Ini 4. Jadi kalau ini 2 kena 2 tolak 1. Faham tak? 2 tolak 1 sama dengan 1. Setuju? Boleh? So macam tu. So jadi bila kita dah dapat perkali binomial, dekat sini kita dah boleh expandkan macam biasa. Iaitu, cuba tengok, kita start dengan 3 katakan ya. 3 kuasa berapa? 4 tolak 1. 4 tolak 1, 3. Ambil X pula. Ini X. Kuasa berapa? Kuasa yang ini. Kuasa 1. Nampak tak? Macam mana saya buat? Inilah bila kita nak buat ini, kita kena guna rumus am. Sekejap, saya tunjuk balik. Rumus am kita yang ini. Bukan. Rumus am kita yang ini. Ini rumus am kita. Nampak tak ni? Ini rumus am kita. Nampak tak X ini? X ini adalah N tolak R. Lepas tu Y ini adalah kuasa R. Tapi bila kita tengok rumus, biasanya kita akan susah nak nampak. Kita kena terus kepada contoh. Contohnya macam ni lah ya. So maknanya kita dah boleh terus dapat jawapan. Okey, kita ambil contoh yang lain. Katakan T4. Tanpa tengok T4 maknanya kita dapat apa? Okey, yang belah atas ini adalah apa? 4. Ini kuasa kembangan tersebut. Lepas tu oleh sebab 4 tolak 1, 3. Nampak? 3. So, jadi, tengok kembangan 3X. Okey. 3 macam ni. So, 4 tolak 3. 1. Lepas tu X. Ambil bawah ni. 3. Nampak? So, jadi, ini cara kita nak buat. So, jadi sebenarnya kalau kita nak simpulkan, kita boleh buat macam ni lah ya. Kalau saya nak simplifykan semua. Bagi contoh yang tadi tu, kita boleh buat macam ni lah. T1 sama dengan berapa? 4. Okey, kita salin ni dulu. Kejap Kita ada ni 3 tambah X kuasa 4 untuk ini So, T1 ini adalah sama dengan apa? Kalau kita buat satu. Ini sama dengan, ini adalah sebutan pertama ya. So, 4, 1 tolak 1. Berapa? Yang ni sini. Okey. So, ini kita dapat 4, 0. Setuju? Lepas tu 3. 4 tolak 0 darab X kuasa 0. Kalau T2, kita dapat 4, 2 tolak 1. Ini kita dapat 4, 1. Ini adalah 3, 4 tolak 1 darab X kuasa 1. Nampak? Kalau T3, benda yang sama kita akan follow. 4, 3 tolak 1. Maka ini kita akan dapat 4, 2. Dan 3, 4 tolak 2. Dan X kuasa 2. T4, kita followkan cara yang sama. 4 tolak 1 sama dengan 4, 3. Maka 3 ni adalah 4 tolak 3 darabkan dengan X kuasa 3. Dan last kali T5, kita ada 4, 5 tolak 1. Maka dekat sini kita akan dapat 4, 4. Dan 3, 4 tolak 4 darab X kuasa
4. Nampak? Ini hubung kait ya. Hubung kait. Daripada satu contoh yang ini contoh kita nak kaitkan kembangan ini, teorem binomial ini, kembangan dia dengan sebutan keberapa. Boleh ni? So itu adalah cara dia. Cara macam mana kita nak buat. Boleh? Okey. Siap, jelas ya? So sekarang ni yang ini yang saya nak terangkan tadi tu. So kalau kita ada berdasarkan contoh yang dekat atas tadi, kita boleh dapatkan sebutan tertentu tanpa perlu kembangkan ungkapan tersebut. So inilah yang saya terangkan tadi. Tapi macam biasalah, bila kita terangkan rumus yang macam ni, memang kita tak nampak lah ya. Cuma kita kena alert lah macam mana penggunaan dia. Jadi contohnya macam ni kan, sebutan ketiga bagi yang ini. Sebutan ketiga. Saya rasa kamu dah jelas dah ni. Sebutan ketiga, kita dapat apa? Kita dapat ni T3 T3 sama dengan apa? T3 sama dengan 4. Lepas tu 3 tolak 1, betul? 3 tolak 1. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 4, 2. Boleh? Lepas tu 3. Ini 4 tolak 2. X darab X kuasa yang ini 2. Tu dia. Itu adalah sebutan ketiga lah. Ini dia. Ini adalah sebutan ketiga yang saya garis ni. Ini adalah sebutan ketiga bagi kembangan berikut. Tu cara dia. So kamu tengok balik nah. So inilah. Ni dia. Boleh? Okay. Now, kita pergi kepada contoh lain. Find the 10th term in the binomial expansion berikut. Nampak tak? Takkan kita nak kembangkan sampai 11-12 kali? Kan banyak ni kan? So, jadi kita ada rumus tadi. Inilah jawapan dia. Cuba kita check betul tak betul. Kita nak cari sebutan ke-10 kan? Sebutan ke-10 macam mana? Kita ada T10. T10, betul? T10. T10 ni sama dengan apa? Sama dengan, kita buat sama-sama ya. Sama dengan kuasa 11 11. Lepas tu 10. 10 tolak 1. 10 tolak 1. So this gonna be, ini adalah 11, 9 lah. 9. Setuju? Kat sini. Alright, now. Dia punya ni dia. So, ini adalah ungkapan yang pertama. Iaitu kita ada 2x. 2x. Kuasa berapa ni? 11 tolak 9 kan? 11 tolak 9 adalah 2. Setuju? Okey, yang ini adalah negatif y. Darab negatif y. Kuasa berapa? Kuasa, kita ambil sahaja yang ini. Kuasa 9. Clear? So, jadi, yang ni kena betul lah. Kena boleh baca, kena betul. Ini dah cara dia. Mudah saja. Now, tekan kalkulator, cuba dapatkan kawan ni, berapa nilai dia. Dan kalau kamu tekan dia, nilai dia adalah 55. So, ini adalah 55. Okey. Lepas tu, ini, kita dapat 4x kuasa 2. Ini adalah 4x kuasa 2. Yang ni pula, ini adalah negatif 9 lah. Sebab dia kuasa ganjil kan? Negatif 9 pula. Negatif y. Negatif y. Jadi, 55 darab 4 adalah 220. Ada negatif kat sini, kamu letaklah. Negatif 220. X kuasa 2, y. Boleh? Tu cara dia. Yang penting bukan dekat sini. Dekat sini kamu dah tahu. Yang penting adalah yang, boleh tak kita nak develop yang ini? Yang atas ni. So, as long as ini kita dapat, then should be fine. Boleh? Okay, good. Now, ini adalah macam mana kita nak dapatkan jawapan. Tentukan nilai. Dapatkan nilai 2.020. Jangan tekan kalkulator terus. Kita kena guna kembangan binomial. Teorem binomial tu. 2
2.02 kuasa 6. Jadi kita kena ingat, bila kita sebut binomial, pattern yang utama dia adalah dia ada macam ni, X tambah Y kuasa N. Jadi dia ada tambah dua benda kat sini. Jadi kalau kita lihat 2.02, satu nombor je. Maknanya kita kena pandai-pandai pecahkan dia kepada dua bahagian. Nampak tak? Sebab itulah kita kena buat yang ini. Nampak tak yang saya blok ni? So sekarang nampak tak kenapa kita nak pecahkan dia? Sebab kita nak matchkan dia dengan idea teorem binomial tersebut. Yang ni 2 tambah 0.02. So bila dekat sini kita dah tak ada masalah. Ini yang 2 ni adalah jadi kita punya first expression. Yang ini 0.02 ni jadi kita punya second expression. Ingat lagi? So maknanya the first expression kuasa dia akan berkurang. Second expression kuasa dia akan bertambah. Jadi ini saya permudahkan, jangan buat macam ni ya. Ini kamu kena tambah-tambahkan dalam sebaris. Ini cuma saya tunjukkan je lah ya. Nampak tak? Yang 2 ni kuasa dia start dengan kuasa 6 sampai kuasa 0. Yang 0.02 ni 0 sampai kuasa 6. Jadi dia punya perkali binomial dia akan running lah. Running 60, 61, 62, 63, 64, 65. So jadi kalau kita nak ini adalah dia punya jawapan. Tekan kalkulator satu dan kita akan dapat terus jawapan macam ni lah. So kalau kita nak kaitkan dengan sebutan, maksud dia yang ini akan jadi apa ni? Ini sebenarnya ini, kalau sebutan lah ya. Sebutan ini adalah sebutan pertama T1, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima, sebutan keenam, sebutan ke-7. Boleh? Dia ada 7 sebutan lah ya. Kamu jangan confuse pula. Kalau kamu nampak kembangan binomial ni ada 6, kamu kata ada 6 sebutan. Tak betul. Sebab kamu jangan lupa dia punya R tu, ini N, C, R. Cuba tengok R ni. Dia running start berapa? Start kosong, betul tak? Ya, sebab R tu start kosong. So jadi sebab itu dia ada satu lagi tambah kat situ. Boleh? Okey. So ini tak ada masalah ya. Okey, contoh. Tulis 4 sebutan pertama bagi ini. 4 sebutan pertama. Tak ada masalah kan yang ni kan? So, kita ambil contohnya 1 tambah X per 2. Okey. Kat sini, katakan kita ada 1 tambah X per 2. Dia kata bagi kuasa 10, betul? Tak apa. So, kita buat satu-satu. So, yang pertama sekali, kita ada apa? Of course, kita ada macam ni. Kita ada yang mula-mula adalah ni kuasa 10 kan? 10 kosong. Betul? Lepas tu kita ada 10 1. Kita ada 10 2. Dan kita ada 10 3. Nampak? Cukuplah sini. Sebab dia nak 4 sebutan saja. Sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, now kita kembangkan dia. Ini ni. Kembangkan pula bukan? Kita tambahkan dia. So, our first expression adalah 1. Second expression adalah X over 2. Nampak? So, kat sini, kita buat 1. 1. So, 10 tolak 0. 10 tolak 0. Setuju? Lepas tu, X per 2. X per 2. Ambil yang ini. 0 ni. So, 0 kat situ. Nampak? Okey, kita buat 10 3 pula kejap. 10 3 ni, dia akan jadi berapa? 1. Ni. 10 tolak 3 darab second expression X per 2 sama dengan ni kuasa 3. Nampak? So macam tu cara dia. So yang ini pun samalah. Ini 1 10 tolak 1. Ini 1 10 tolak 2 darab. Yang ini pula dia akan jadi apa? X per 2 kuasa 1. X per 2 kuasa 10 ni. 2. Nampak tak? Dan kamu selesaikan. Pastikan dapat jawapan. Boleh? Okey. Ini cara dia ya. Saya tunjukkan. Now, what we have here adalah jawapan dia lah. Jawapan dia kat sini.
So lepas ni saya tak tunjukkan ya macam mana nak dapatkan kembangan ni ya, sebab kita akan repeat benda yang sama juga. So jadi kita akan dapati yang satu ni dia akan kurang dia punya kuasa ya, dan ini dia akan tambah kuasa dia, kuasa 7. Betul lah. Okey, jadi kita akan dapat 1, 5x dan sebagainya. Jadi ini adalah kembangan dia untuk 4 sebutan pertama. 1, 2, 3, 4. Ini dulu ya. Ini dulu kita kena dapatkan yang ini dulu. Yang saya kotakkan tu. Right? Lepas tu soalan dia kata, seterusnya cari nilai 1.005. Ya, nak cari nilai 1.005. Sekali lagi, kita bertembung dengan, nampak tak bentuk ini? Bentuk ini kan belum sesuai lagi dengan bentuk binomial, betul tak? So jadi bentuk binomial, dia kena pecahkan kepada dua bahagian. X tambah Y. Jadi maknanya kita kena pecahkan dia. So maksudnya dalam erti kata lain, dekat sini, dia akan menjadi 1 tambah berapa ni? 0.005. 0.005, betul? So macam tu. Kuasa 10. Baru kita nampak macam mana kita nak gunakan binomial. Selepas kita pecahkan kepada dua bahagian. Baik. Seterusnya ni sebenarnya dia ada saling kait dengan apa yang kita buat pada bahagian ini. Jadi dekat sini bila kita nak cari nilai ini, kita kena cari dapatkan nilai X. Now, we are going to compare this part. Ni, X tambah 2 dengan 0.005 ini. Faham tak? So maksud dia, hubung kait dia adalah X per 2 adalah sama dengan 0.005. Maka X sama dengan 0.01. Nampak? Now, bila kita dah dapat nilai X ini, gantikan nilai X ini ke dalam kembangan yang kita buat tadi tu. Kan ada 4 sebutan pertama tu kan? So kita masukkan 0.01 ini ke dalam kembangan tersebut. Macam ni. Ini kan kita dah dapat kembangan dia. Betul? Kita dah dapatkan kembangan dia. Now, bila kita comparekan yang tadi tu, kita dapat nilai yang ni, betul tak? X sama dengan 0.01. So, kita masukkan ke dalam kembangan kita tadi tu. So, we are going to replace the X dengan suatu value yang kita dapat, iaitu 0.01. Masukkan je lah, sumbat dekat sini. Masuk kat sini, masuk kat sini, masuk dekat sini, tekan calculator, and we will get the answer, which is 1.0511. Ya, ini saya sekat dia kepada 4 titik perpuluhan lah, pasal dia panjang lagi ni. Ya, boleh? So kita masukkan saja dan job done. Selesai semua. So, boleh? Ini ya. Yang ni. Nampak So this is how we solve this kind of question. Right. Now, seterusnya ada apa? Yang ini pun sama juga sebenarnya. Yang ini pun sama juga. So, contohnya, given that the fourth term in the expansion of ini is 5/2. Find N and P. Okey, tak apalah. The keyword sekarang adalah the fourth term, iaitu T4. T4, betul? Jadi, kuasa dia berapa? Kuasa dia adalah N. Px ini is our first expression, term yang pertama. Yang 1/x ni adalah yang kedua, betul? Macam ni kan? So, macam mana kita nak kembangkan T4? T4 ni macam biasa. Kini mula-mula kita buat macam mana ni? T4 ni. Ingat tak? Alright. So, ini kita ada apa ni? Kita ada ini N. Ini kena 4 minus 1, betul? Lepas tu dekat sini kita ada N3. Ini kita ada N3. Right? Jadi kalau kita kembangkan lagi, kita dapat apa kat sini? Kita dapat, first term adalah Px, betul? So, kita ada Px.
N tolak 3. N tolak 3. Clear? Lepas tu darabkan dengan 1 over X. Nampak macam rumit. Tapi jangan risau ya. Kita kena buat satu persatu. 1 over X. Kuasa berapa? Kuasa 3. Macam tu. Boleh? So, by using this, kita kena equalkan dia dengan 5 over 2. Boleh tak? Alright. So, apa yang saya terangkan kat sini, inilah dia bahagian ini. Ni. Inilah dia yang ini. Okey? Yang ini. So, dari sini, apa yang perlu kita buat? Kita kena kumpul-kumpulkan family dia. Yang mana X susunkan setempat, yang mana bukan X susunkan setempat. Semacam ni kan. Ini saya tak tunjuk lah ya. Ini saya tak tunjukkan macam mana kita buat. So, ini adalah algebraic manipulation saja. Darab sana, darab sini yang melibatkan indeks dan sebagainya. So, jadi dekat sini, saya simpulkan, kita akan dapat yang ni. P power of n minus 3 dan X ini adalah power of n minus 6. Macam ni. Boleh? And equal to 5 over 3. Dan jangan lupa dekat sini sebenarnya terselit X kuasa kosong dekat sini. Alright? Dekat sini ya. So, jadi bila kita nak compare kan, nak dapatkan nilai N, jadi kita boleh samakan, kita just play dengan indices. Ya, sebab X dah sama kat sini, N tolak 6 sama dengan kosong, maka N sama dengan 6. So, N dah dapat. N dah dapat, P, kita substitute lah N ni ke dalam yang atas ni balik. Maka kita dapatlah P. Boleh? So, macam tu. Boleh nah? Okey. So, dekat sini, inilah jawapan dia. Lepas kita substitutekan dia, saya kecilkan sikit biar nampak seluruhnya ya. So, macam ni lah. Lebih kurang. Boleh? So, kita work out dekat sini, dapatkan nilai N. And then, kita ganti semula N ni ke atas. Dan kita akan dapat nilai P. So, P is 1 over 2. Okay guys. Seterusnya. Tulis sebutan yang terdapat X kuasa 2 dalam perkembangan ini. Ya. Yang terdapat X kuasa 2. So, macam biasa. So, bila kita nak buat macam ni, sama ada kamu nak expandkan pun boleh, tak expand pun boleh. So, saya nak tunjukkan kalau kita tak nak expand kan. Kita pakai rumus umum. Ya, rumus umum. So, jadi ini adalah rumus umum dia. Yang ni ya, saya tak tunjuk dah ya. So, saya just alertkan je apa yang kamu perlu buat, apa yang kamu perlu kira. So, jadi ini adalah rumus umum dia. So, saya harap kamu dah tahu ya. Seperti biasa, ini adalah first term. Ini adalah second term. Kena ingat, the first term ni akan decrease. Ini akan increase. Tapi dalam rumus AM ni, kamu kena ingat lah ya. Yang ini, 6 tolak R. Ya, yang ini. So, jadi 6R. First term, 6 tolak R. Kat sini. Second term, ada minus, jangan lupa. Kena tarik dia pergi sini. Dan kuasa R. Yang ni. So, dari sini, seperti yang saya sebut tadi, kena kumpul-kumpulkan family dia. Yang mana nombor-nombor. Yang mana XX. Yang mana YY. So, ini kena kira elok-elok. Supaya bila kita nak kira indices tu, dia jadi betul. Kalau tak, kalau indices salah, maka nilai pun akan jadi salah. Okey, bila kita dah asing-asingkan dia punya family dia, kita tengoklah dia kata dia nak yang X kuasa 2 kan. So, kita pertimbangkanlah yang ini. Ambillah yang ini sahaja. Jangan ambil yang lain. Ambilkan yang ini, dia nak comparekan, dia nak cari yang X kuasa 2, kamu comparekan macam ni. Compare aja. So, we are deal dengan indices. Sekali lagi. So, 4R tolak 2 sama dengan 2. So, R sama dengan 2. Nampak? So, macam tu je sebenarnya. So, bila kita dah dapat R sama dengan 2, senang aja. Masuk balik ke dalam sini dan kita akan dapat nilai tu. Dapat jawapan lah, bukan nilai ya. Dapat jawapan. Boleh? Ini dia jawapan dia. Saya kecilkan sikit supaya nampak the whole structure. Ini dia. Boleh ya? So, yang penting tu, kamu tahu apa nak buat.
yang kedua, pengiraan tu kena hati-hatilah ya. Apabila melibatkan indices, bila nak asing-asingkan semua nombor, positif, negatif dan sebagainya, itu jangan salah lah. So, kalau kat situ salah, kita jawapan pasti salah. Boleh? Okay, now, next. Kita pergi, okay, the middle. Apa ni middle pula ni? Okay, contoh ini, find the middle term of satu ungkapan. Okay, bila kita sebut middle term, ya, dalam binomial, kebiasaannya, ya, kebiasaannya dia akan memberikan kita kembangan ini kuasa yang genap. Ya, kembangan ini seharusnya dalam soalan dia akan beri kuasa yang genap, ya. Sebab kita tahu kan, kalau kembangan itu dalam suatu kembangan binomial, kalau dia kuasa 6, ada berapa nombor? No, ada berapa sebutan? Kalau kuasa 6, ada 7, betul tak? Kalau dia, contohlah macam sebelum ni kan kita dah buat kan, contohnya 3 tambah X, kita nak buat kuasa 4, betul tak? Kalau kuasa 4 ini bermaksud ada berapa sebutan? Kita ada 5 sebutan. Ya, T1, T2, T3, T4, T5, betul? Di mana the middle term adalah 3, betul? The middle term adalah 3. Macam mana kita dapat 3? Senang sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak kuasa ini? Kamu bahagikan 2 tambah 1. So, maksud dia 4 bahagi 2 tambah 1. So, kita dapat 2 tambah 1. 2 tambah 1, kita dapat 3 kan? Maka dia adalah T3. Faham tak? So, dengan menggunakan idea yang sama, nampak tak 6 ni? 6 ni, 6 bahagi 2 tambah 1. So, kita dapat 3 tambah 1, kita dapat 4. Maka, we are going to use T4. Clear? So, T4 pula, jangan lupa. Macam mana kita dapat T4? Kejap. T4 ni macam mana? T4 ni adalah macam mana? Kuasa dia 6. 6, 4, tolak 1. Betul? So, ini sama dengan 6, 3. Betul? Lepas tu, ini macam biasalah. Ya, yang ni macam biasalah. First expression kita adalah X kuasa 2 kan? Kuasa 2, kuasa berapa? Kuasa 6 tolak 3. Ya, 6 tolak 3. Lepas tu, yang second adalah negatif 1 per X kuasa 3. Boleh? Dan kita teruskan. Boleh ya? So, ini kamu simplifikan, hati-hati dan akhirnya kita dapat jawapan. Boleh? Baik. Kita pergi kepada contoh seterusnya. Find the coefficient of X kuasa 15. Coefficient in the expansion of yang ni. Tak apalah. Kuasa 15, maknanya kita akan compare kan tau. Ini, nanti saya buat macam ni. Umum, nanti kita akan comparekan dengan X15. Yang mana perkali X tu lah. Boleh? So, sekarang what we are going to do adalah, ini adalah umum. Kamu tengok umum. Ini. Dan, kamu susun, yang ini kamu susun elok-elok sampai kita dapat this part. Nampak? So, bila dah sampai kat sini, dia kata yang ada kuasa 15. So, kita just compare saja. So, we are going to compare the indices. Nampak tak? Yang itu ya. Nampak? Sampai kita dapat R sama dengan 5. Kita ganti semula. Ganti semula ke sini. Clear? Dan kita dapat ini. And remember, soalan tu nak coefficient sahaja. Maka coefficient adalah this part only. Boleh nah? So kita kira lah. Ini tekan calculator je. Ya, untuk dapatkan dia punya coefficient. Okey, habis yang ini. Dan seterusnya yang akhir sekali kot. Yang ini adalah find the term independent of X. Soalan ni hampir sama saja, cuma ada benda baru kat sini, iaitu ada perkataan independent.
Tidak. Dia tidak bersandar. Ya, independent of X bermaksud ini more or less dia akan trigger kita satu information iaitu X kuasa kosong. Boleh? So maksud dia kita akan comparekan yang cari sebutan umum dan kita comparekan dia dengan X kuasa kosong. Yang mana X lah ya. So jadi apa yang berlaku adalah first thing kita kena buat yang ini. Yang umum tu binomial lah ya, kembangan dia. Yang ni, lepas tu kita susun elok-elok yang mana nombor-nombor, yang mana X. Susun elok. Jadi finally kita akan dapat yang inilah. X power of 24 minus 3R. Ya, so jadi independent of X adalah X kuasa kosong. So kita akan menggunakan ini sahaja. Kita comparekan dengan X kuasa kosong. Here we are going to compare the indices. So jadi akhirnya kita dapat R sama dengan 8. So once dah dapat R sama dengan 8, masuk semula kepada ke atas ni. Kita buat pinggiran sikit, akhirnya kita akan dapat jawapan seperti berikut. Okay guys, so agak panjang lebar teaching video kali ini. So tapi tak apa, untuk first part kita dah selesai. Hope you enjoy the video, hope you understand. So saya stop sampai sini dulu. See you in the next video. Thanks for watching guys.